Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Perikatan Nasional buat malu saja, bikin malu saja, itu isi utama. Ulasan kali ini berkaitan dengan kekalahan mereka dalam undian RMK 13 kemarin. Ada seorang ahli parlimen daripada kerajaan, yaitu Hasan Abdul Karim, ahli parlimen Pasir Gudang, sudah menyatakan bahawa kalau betul-betul Perikatan Nasional mempunyai kekuatan untuk menumbangkan Anwar Ibrahim, caranya hanya satu, melalui undian RMK 13 kemarin. Tapi nampaknya, seperti yang saya kata sebentar tadi, apa yang disebut Perikatan Nasional buat malu sahaja. Tanpa mereka sedari, mereka telah memalukan diri sendiri. Tanpa mereka sedari, mereka telah mencalit muka dengan arang sendiri. Hal ini kerana saban hari, saban waktu mereka cuba mahu meracuni rakyat. Pemikiran rakyat kononnya mereka penuh cukup sokongan untuk membentuk kerajaan. Tapi nampaknya apa yang mereka sebut-sebut, cakap-cakap hanya pembohongan semata-mata. Mereka kata mereka cukup untuk dapat tumbangkan Anwar Ibrahim. Tapi nampaknya apa yang berlaku tidaklah seperti yang mereka nyatakan kemarin. Yang mengejutkan kita, saya tertunggu-tunggu sebenarnya. Betulkah apa yang dinyatakan oleh pembangkang ataupun para pemimpin Perikatan Nasional bahawa mereka mempunyai cukup undi untuk menumbangkan Anwar secara sembunyi? Tapi rupa-rupanya apa yang berlaku, undian RMK 13 bukan sahaja mendapat undian yang cukup banyak, tetapi juga mendapat undian daripada rakan-rakan pembangkang sendiri. Apa sudah jadi ini? Ini menunjukkan bahawa koalisi ataupun gabungan Perikatan Nasional memang tak boleh pakai. Kerana bayangkan RMK 13 saja mereka tidak mampu lakukan apa-apa. Itu antara komen daripada netizen. Baiklah, sebelum saya teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Anwar menang lagi. Kali ini saya kongsikan kepada Anda dahulu. Ini terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit apabila imun badan kita lemah. Apabila imun badan kita jadi bodoh, imun badan tidak lagi dapat mempertahankan diri kita. Selain itu, akar penyakit juga terus bertumbuh di dalam tubuh badan kita karena imun badan yang gagal untuk menghapuskan penyakit tersebut karena imun badan yang jadi bodoh. Imun badan bodoh juga menyerang diri kita sendiri. Tetapi terapi imun ini mendidik, mengajar dan memberikan ilmu kepada imun badan kita supaya dia menjadi kuat, bijaksana, menentukan mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu kita sembuh karena imun badan kita yang menentang dan menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk ini melalui nombor telepon saya yang tertera. Dan ingat, produk ini lulus KKM, diperakui oleh seluruh dokter di seluruh dunia dan juga halal. Saudara-saudara sekalian, yang menariknya lagi tentang ulasan kali ini ialah apa kesannya kemenangan Anwar Ibrahim terhadap undi RMK 13 kemarin. Ini kesannya kepada Perikatan Nasional. Kesannya ialah Perikatan Nasional gagal tampil sebagai alternatif konkret. Perikatan Nasional disarankan untuk membentangkan cadangan alternatif terhadap RMK 13, bukan sekadar menolak atau mengkritik seperti yang dinyatakan oleh ahli parlimen Gopeng. Tindakan mereka lebih kelihatan seperti gairah menurunkan kerajaan dari menyampaikan pelan pembinaan konkret, mengundang pandangan bahawa Perikatan Nasional hanya gah berpolitik tanpa substantif dasar yang jelas. Kedua, tumpuan menteri dan kerajaan dominan dalam perbahasan. Sidang Dewan Rakyat menyaksikan perbahasan RMK 13 didominasi oleh ahli parlimen kerajaan, manakala perwakilan pembangkang termasuk PN kurang menyerlah dalam membentuk naratif pembangkang yang konstruktif. Ketiga, imej tertinggi tapi tak guna. Perikatan Nasional dikritik oleh beberapa pihak kerana dianggap tidak melakukan tugas sebagai pembangkang dengan kuat. Mereka dilihat tidak menyediakan kerajaan bayangan, shadow cabinet,
atau tidak membentangkan cadangan dasar alternatif seperti yang diharapkan, menambah persepsi bahwa mereka sekadar buat bising tanpa hasil. Kesimpulannya, senang saja, buat malu sahaja. Tanpa dasar yang dibentang secara sistematik, PN tampak kurang berfungsi dan PN tampak buat malu sahaja. Banyak kecoh politik, kurang strategi. Ketiadaan manifesto jelas untuk RMK 13 membuat mereka kurang berkesan dalam menyampaikan hala tuju pembangkang yang profesional. Dan yang ketiga, kurang tumpuan dalam perbahasan sidang Dewan Rakyat menambah lagi tanggapan bahwa suara mereka sekadar bunyi, bukan wacana berwibawa. Ringkasnya, kekahalan moral atau image bagi PN kini bukan datang daripada undian rasmi, tetapi daripada persepsi awam dan kenyataan pemimpin lain bahwa mereka buat malu sahaja. Banyak retorik, sedikit penyelesaian. Untuk menebus reputasi, PN perlu tampil dengan cadangan RMK 13 alternatif yang jelas dan konsisten, serta memperkuat kehadiran dalam perbahasan parlimen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita boleh ketawa sambil terbahak-bahak. Akhirnya Anwar Ibrahim menang undi tidak percaya di parlemen. Oke? Bukan undi percaya yang seperti kebiasaannya, tetapi undi percaya yang ditunggu-tunggu ini ialah berkaitan dengan rancangan Malaysia yang ke-13. Baik, sebelum kita teruskan ini, ingat, rancangan Malaysia ke-13 ini hanya boleh dilaksanakan dengan undian ahli parlimen di Dewan Rakyat selepas Anwar Ibrahim membentangkannya hari ini. Seperti Hasan Abdul Karim menyatakan bahwa kalau Anwar Ibrahim kalah dalam persetujuan ataupun dalam pembentang RMK 13 ini hari ini, maka bermaksud Anwar Ibrahim sudah hilang keabsahan sebagai Perdana Menteri. Harus diingat, setiap dasar yang mahu diundi, terutamanya RMK 13 ini, boleh menentukan keabsahan Anwar Ibrahim. Nah, di sini. Yang aku heran ialah, kalau betullah pembangkang itu cukup jumlahnya untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim, mereka sepatutnya menggembling tenaga sehabis-habisnya untuk menolak rancangan Malaysia ke-13 ini supaya Anwar Ibrahim hilang kuasa dan hilang keabsahan. Itu caranya, bukan pergi Kuala Lumpur, pekik sana, pekik sini, turun Anwar, lepas itu lagi teruk tunggang pula ke Zara, di sana sini mereka tunggang. Aduh, akhirnya sekarang kantoi, jumlah tak cukup, memalukan sungguh. Oke lah, macam mana Anwar Ibrahim menang undi tidak percaya hari ini di parlimen? Ini caranya. Rancangan Malaysia ke-13 telah pun diluluskan oleh Dewan Rakyat. Dan lebih menarik lagi, rancangan Malaysia ke-13 ini disokong majoriti ahli parlimen, termasuk beberapa wakil rakyat pembangkang. Lawak kan? Lawak. Kamu share lah video ini, biar semua orang tahu bahwa ada beberapa ahli wakil rakyat pembangkang turut menyokong RMK 13 ini. Jadi mana tuh Perikatan Nasional yang mereka kata ada cukup jumlah untuk menumbangkan Anwar Ibrahim? Inilah ruangnya. Inilah waktunya pembangkang untuk menumbangkan Anwar. Tapi nampaknya apa yang mereka cakap gagal, apa yang mereka cakap semuanya bohong belaka. Ahli Parlimen Pembangkang pun turut menyokong Anwar Ibrahim melalui RMK 13 ini. Memalukan sungguh kan? Lepas ini nak percaya apa lagi? Kalau mereka bising lagi, mereka kata mereka cukup jumlah, dan ada lagi pula kata, mereka kata kalau buat undian secara sulit, mereka boleh menang. Itu cakap bohong sajalah. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci pembohong. Tapi sebelum itu izinkan dulu saya mengungsikan ini terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak berfungsi lagi dengan sebaik-baiknya, kita kena penyakit dan kita kena
Kita punya penyakit dan penyakit tak sembuh-sembuh dalam tubuh badan kita, lalu menjadi penyakit yang lebih parah. Dan yang paling teruk, kita senang karena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Tapi terapi imun ini mendidik, mengajar imun badan kita menjadi kuat, bijaksana, dan sangat luar biasa dapat menentukan mana satu kawan, mana satu lawan dalam tubuh badan kita. Apabila ia menjadi kuat, ia akan menghancurkan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Imun badanlah yang bertindak menghapuskan akar penyakit dalam tubuh badan kita. Dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Jangan buang masa lagi, ini mungkin jawaban kepada doa Anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, rancangan Malaysia ke-13 telah pun diluluskan oleh Dewan Rakyat selepas pembahasan selama 8 hari. RMK 13 menerima sokongan majoriti ahli parlimen termasuk beberapa pihak pembangkang. Rancangan dibentangkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada 31 Julai itu akan menjadi pelan pembangunan negara bagi tempoh 5 tahun akan datang, yaitu 2026 hingga 2030. Anwar dalam pembentangannya berkata, RMK 13 menekankan pembangunan inklusif, kelestarian alam sekitar, digitalisasi ekonomi, dan pengukuhan sektor pendidikan serta kesehatan. RMK 13 bukan sahaja pelan ekonomi tetapi juga cerminan komitmen kerajaan dalam memastikan kemajuan yang adil dan saksama untuk semua lapisan rakyat, katanya lagi. Perbahasan RMK 13, saudara-saudara sekalian, perbahasan RMK 13 bermula 4 hingga 14 Ogos disusuli jawaban daripada Menteri dari 18 hingga hari ini. Satu pelan tindakan RMK 13 akan diterbitkan pada suku pertama 2026, memperinci strategi pelaksanaan dan indikator prestasi utama untuk pemantauan awam. Seterusnya, RMK 13 akan dibawa ke Dewan Negara sebelum boleh dilaksanakan mula 2026. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar. PN kalah lagi. Bye-bye.